السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. أما بعد، Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini dapat sama-sama kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu saya mohon maaf kerana kelewatan sedikit. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan keberkatan dalam perhimpunan kita pada malam ini. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah redha Allah dan redha ibu bapa. Pertama sekali, kita biasa doa di bulan Ramadan, setiap malam berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu keredaanmu dan syurga, dan kami mohon kamu lindungkan kami daripada kemurkaanmu dan api neraka. Baik, kita minta dengan Allah tiap-tiap malam nak dapat redha Allah. Dan kena minta. Kerana apa? Kerana doa itu adalah senjata kita. Dan Allah Ta'ala suka kita berdoa. Allah Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Kamu doalah kepada aku, pasti akan aku kurniakan mustajab untuk kamu. Soalannya, selain doa, apakah dia lagi yang perlu kita lakukan untuk kita mendapat keredaan Allah Ta'ala? Yang pertama, disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa in tashkuru yardahu lakum. Sekiranya kamu bersyukur, Allah Ta'ala redha pada kamu. Mana dapat redha? Pertama, kena syukur. Nikmat Allah bagi pada kita ni, kita syukuri, maka Allah Ta'ala redha. Sebab apa? Sebab kita bersyukur dengan nikmat Allah. Sebab tu bila kita dah usia 40, Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya kita ni pandai bersyukur nikmat Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Kata Rasulullah Al-Ahqaf, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Bila kamu sudah sampai 40, kamu kena doa dengan Rabbi auzi'ni an ashkura. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada aku pandai bersyukur kepada nikmat yang telah kau kurniakan kepada siapa? Alayya, ke atas aku. Wa ala walidayya, dan nikmat yang telah engkau kurniakan ke atas kedua ibu. Jadi nak dapat redha Allah, pertama kena syukur. Yang kedua kena beriman dan beramal soleh. Ini Allah Ta'ala sebut di dalam surah Lam yakunil ladzina kafaru, surah Al-Bayyinah ayat akhir sekali. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala. Pahalanya, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Dia akan dibalas dengan syurga-syurga yang mana di bawah syurga itu mengalir sungai-sungai. Kemudian akhir sekali Allah Ta'ala sebut, radhiyallahu anhum. Allah redha pada mereka. Wa radu'an, dan juga mereka pun suka dengan Allah, redha pada Allah. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Kemudian akhir sekali, radhiyallahu anhum wa radu'anhu. Lupa. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah bagi orang yang takutkan Tuhannya. Jadi, kedua, untuk kita dapat redha Allah, hendaklah kita beriman dan beramal soleh. Yang ketiga, kita kena redha
apa yang Allah buat pada kita. Terima, kalau Allah Ta'ala buat, kita kena redha. Barulah Allah redha pada kita. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam akhir surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu menemui Tuhanmu dalam keadaan radiyatan, kamu redha kepada Allah. Bila kamu redha kepada Allah, mardiyah, kamu juga akan diredai. Kemudian fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu bersama dengan para hamba-Ku dan masuklah kamu ke dalam syurga-Ku. Ayat ini sebut radiyatan mardiyah. Mana kamu kena redha pada Allah, dan bila kamu redha pada Allah, kamu puas hati. Redha ni puas hati lah. Itu masuk redha, senang bahasa Melayu, puas hati. Allah buat apa pada kita, terima dan puas hati. Baik. Bila kita terima dan puas hati, maka Allah pun redha lah kepada kita. Dan kita kena sentiasa mengaku kita redha pada Allah ni setiap hari. Berdasarkan hadis Nabi, Nabi ajar kepada kita, raditu billahi rabbah. Maksudnya apa? Aku redha Allah jadi Tuhan aku. Wa bil islami dina. Aku redha Islam itu agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dan aku redha Nabi Muhammad itu menjadi rasul aku. Jadi kalau kita bercakap dengan orang bukan Islam, dia sebenarnya tak redha man, berada di Tuhan dia, tak percaya tak? Tak percaya sebenarnya. Saya ada pelajar saya kan. Pelajar saya ni orang Hindu. Ketika mana dia tengah jawab kuesion, dia letaklah gambar lembu tu. Mana dia nak ambil berkat lembu tu. Saya jaga kuesion. Saya pun tanya dia, apa ni? Nanti tu Tuhan je, kata saya. Habis kenapa letak gambar sini? Dia kata minta tolong lah. Kalau tak boleh jawab lah, dia nak tengok lah lembu dia tu. Saya pun kata, ni bukan Tuhan ni. Lembu tu nanti tu Tuhan dia bukan, ni lembu. Tajuk lah nak tengok dia macam ni. Ya, tapi Tuhan dia tak. Tuhan apa lembu, kita sembelih makan tiap-tiap hari orang Islam. Tak ada benda pun. Kalau Tuhan takkan kita sembelih. Dia pun tengok kat saya. Maknanya dia tak puas hati bila Tuhan dia tu. Dia dah ragu-ragu. Tuhan cikgu nanti. Tak. Cikgu tanya bapak saya lah cikgu. Dia tak lagi. Maknanya dia tidak, dia tidak redha. Maknanya tak puas hati. Tak macam kita puas hati bertuhankan Allah. Raditu billahi rabbah. Aku puas hati bertuhankan Allah. Wa bil islami dina. Aku puas hati beragama dengan agama Islam. Memang kita redha. Satu hari dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan sudah daripada sahur, saya nak pergi masjid sakit perut waktu tu. Tak dapat pergi, tunggu isteri duduk dalam tandas. Saya pun solat dengan dia lah, saya kata subuh ni. Waktu tu ada TV. Sambil tunggu tu saya tengok TV lah. TV waktu tu tazkirah daripada seorang doktor. Nama dia Dr. Jamrul Azhar bin Haji Mulkan. Dr. Jamrul Azhar ni dia doktor, dia belajar di Mesir. Dan memang dia doktor perubatan, baru dia meninggal pada 3 bulan lepas. Dr. Jamrul Azhar, dia antara doktor yang banyak cerita tentang Quran dan sains. Antaranya Dr. Daniel Zain Abidin, antaranya Profesor Madia Dr. Arif Kasmo, antaranya Ustaz Zawawi Ahmad Adik kepada Ustaz Nakhai. Ini geng-geng yang kat Malaysia ni. Antaranya Profesor Madia Sulaiman Nordin, ayah kepada Yasin. Ini geng-geng penulis dan tuan-tuan kalau nak tengok tentang sains Quran, inilah nama-nama penulis di Malaysia. Antaranya Jamrul Azhar. Dia ceramah dalam TV. Dia kata Islam ajar kita kalau nak makan, kena makan dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri.
Tapi kalau nak basuh tangan, kena basuh dua-dua. Ya, jom. Bukan basuh macam robokan. Betul robokan? Betul kan? Tak, dia kena basuh dua-dua. Dia kena basuh dua-dua. Biasa lah. Dalam TV tengok. Kemudian dia kata, kenapa? Dia kata tangan kita ni Allah dah cipta cantik lah. Dia kata, bila kita makan dengan tangan kanan, benda yang kita makan dengan tangan kanan ni, dia hanya ada benda yang boleh menyebabkan mudah untuk dihadamkan makanan. Dia kat tangan kanan kita ni ada 80% je bahan yang memudahkan, sekadar untuk memudahkan penghadaman. Dia ada 80%. Sebelah kiri ni dia banyak, dia ada 81%, yang mana dia akan merosakkan makanan kalau makan yang kanan kiri. Kalau makan yang tangan kanan, dia cantik sebab dia sikit bahan, sekadar untuk memudahkan penghadaman. 80%. Tapi bila kita nak basuh tangan, kita kena basuh dua, supaya yang 81 ni sebelah kiri gabung dengan yang 18 ni. Jadi kalau ada kuman tu mati batu. Tapi kalau kita makan yang kanan kiri, bukan setakat kuman, bahkan khasiat-khasiat pun rosak habis khasiat makanan. Sebab kita makan dengan tangan kiri, pada tangan kiri ni dia banyak sangat bahan yang boleh merosakkan. Kalau tangan kanan dia sikit. Jadi sebab tu kalau mak kita malam-malam dia tak bagi kita makan guna tangan, dia suruh ambil lauk dengan suku, takut-takut makanan tu rosak. Sebab tangan kita ni ada benda. Saya tak tahu istilah ni guna, istilah sains lah. Sebab tu makan dengan tangan kanan supaya makanan tu kekal berkhasiat, tidak dirosakkan oleh benda yang ada kat tangan. Tapi kalau basuh, kena basuh dua-dua, supaya apa yang ada kat tangan kiri ni membantu untuk mematikan kuman. Hari-hari itu. Dan memang ada 18%. Orang putih cakap, orang putih buat kajian 18% tangan kanan, ada 81% tangan kiri. Itulah yang Allah Ta'ala tunjukkan pada ni. Ni berapa? 81 ni. Ni Arab lah, ada cari budak-budak tak jumpa orang mati ni. Nombor Arab kan? Berapa? 81. Gigi. 81 kan? Cuba tengok kanan berapa? 14. Cuba tengok kanan. Oh, mudah ni. Ni 1, ni 8. 1, 8. 18. Ni 8, 1. 81. Betul? Waktu Dr. Jamal saya cakap tu, saya tengok tangan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu sendiri, kamu tak perhati kepadanya ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ni bukan saja Tuhan buat garis-garis tangan, rupanya ada makna. Tangan kau sini 18%, yang 81%. Jadi bila bila isteri dah keluar sembahyang, saya pun sembahyang subuh. Saya sembahyang subuh waktu setuju tu kan, kita rasa puas hatinya, aku bertuhankanmu ya Allah. Memang aku Tuhan sungguh. Maknanya roti itu aku rata. Memang kamu Tuhan sungguh. Memang, memang kita yakin Allah Ta'ala Tuhan. Tapi nak bagi tahu, puas hati bertuhankan Allah. Puas hati itulah rata. Jadi kalau kita puas hati bertuhankan Allah, kita cakaplah kepada Allah tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang. Raditu billahi rabbah. Aku rata kamu jadi Tuhan aku ya Allah. Wa bil islami dinah. Aku rata Islam tu jadi agama aku ya Allah. Wa bi Muhammadin nabiyya. Dan aku rata Nabi Muhammad itu menjadi rasulku ya Allah. Kalau tuan berbual dengan orang bukan Islam, kita nampak mereka tak berapa nak rata. Buah sekarang dia letak plastiknya. Dulu dia letak buah tu, sekarang dia Belanda bukan Tuhan sangat, buah plastik je lah. Tu yang jadi gitu. Seorang guru sekolah saya nama Wi, orang Kelantan, Cina Kelantan, Wi. Saya tanya dia, Wi, kamu ni
durhaka kepada berhala. Aku bukan budak soleh pun. Dia cakap Kelantan kan saya. Aku budak botak. Dia cakap aku budak botak. Tanya rumah kau berhala. Tak ada bapak aku tak percaya lah berhala ada. Tak percaya, jom main kita semayang. Alah Dia cakap Kelantan. Ayah aku yang marah kan. Aku kalau dia datang rumah aku, dia tengok tak ada berhala, dia malu. Kau betul sangat benda macam tu. Tu aku kata aku budak botak. Saya kata, weh, kau dah ada la ilaha. Dia ada Tuhan, kau dah ada illallah. Aku percaya ada Tuhan. Tapi kalau percaya, kenapa bukan berhala tu? Mengagut dia kan. Dia tak percaya berhala tu. Tapi bila kita nak masukkan illallah tu, dia belum boleh tipu lagi. La ilaha, dah ada dah, tak ada Tuhan. Illallah yang tak ada. Wih, ada dah la ilaha. Illallah yang tak ada. Acak kali kalau ada sembahyang ajak apa, wih, sembahyang ajak je. Apa orang ni panggil aku gitu? Aku jadi imam susah lah kau dia. Dia pelawak kita kat sekolah. Orang ni mesyuarat, dia buat kat dalam surau. Ada dia pergi. Dia keluar dia kata, apa nak tahu dia nak masuk ke surau. Punya boleh. Sedap ke surau sejuk. Sebab ekor nak tengok. Ke surau sejuk. Bila posisi sekarang? Jadi maknanya dia adakah yang reta? Dia tak reta. Dia tak puas hati. Dia tak macam kita. Jadi kita kena sentiasa belajar supaya keretaan dan kepuashatian kita terhadap agama, terhadap Allah ni sentiasa rasa puas hati. Makin tambah kekuatan iman kita. Jadi sebab tu Islam ajar kepada kita, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin satu benda yang kamu suka, tapi sebenarnya benda tu tak baik untuk kamu. Mungkin ada benda yang kamu tak suka, tapi benda tu baik untuk kamu. Allah Ta'ala tahu, kamu tak tahu. Jadi kalau apa-apa berlaku kepada diri kita, apa yang Allah takdirkan kepada kita, kita kena ingat, pada pandangan kita mungkin tak baik, tapi di sisi Allah baik. Itu dia bagi hikmat. Ada hikmatnya. Saya ialah apa nama, saya ada 5 orang anak. Anak pertama lelaki, anak 3 perempuan, anak kedua 3, 4 perempuan, anak lelaki. 7 tahun dapatlah anak lelaki yang kelima. Tapi Down syndrome. Down syndrome, lain-lain Down syndrome. Memanglah rasa sedih. Rasa sedih tau. Rasa sedih, tapi kita ingat, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksud dia, orang yang apabila diuji oleh apa ujian oleh Allah Ta'ala, mereka berkata, ni ungkapan reda, inna lillah. Apa inna lillah? Sesungguhnya aku ni milik Allah. Bila aku milik Allah, aku tak boleh buat apa. Dia buat apa, aku tak terima. Terima tu lah reda. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Maknanya kita akan ada waktu akan mati. Maknanya bila mati selesai habis lah. Yang dulu sedih isu dunia ni kenapa? Akhir sekali mati. Maknanya kita reda. Allah buat apa? Sebab tu Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala balwa'i wa lam yashkur ala ni'ma'i falyatlub rabban siwai. Satu riwayat, falyakhruj minad dunya walyatlub rabban siwai. Maksud dia, siapa-siapa tak reda dengan ketentuan aku dah bagi pada dia, dia tak reda. Tak puas hati aku bagi apa-apa kat dia. Siapa-siapa tak reda dengan ketentuanku, tak sabar dengan ujianku, tak syukur dengan nikmatku, keluarlah dia daripada dunia, cari dunia lain lah. Seluruh bumi cari dunia lain, wal yatlub rabban siwai, cari Tuhan lain. Mana boleh nak cari dunia lain? Mana boleh nak cari Tuhan lain? Sebab Tuhan kita Allah, dunia kita bumi. Takkan lagi Pluto. Kalau lagi Pluto pun Allah juga Tuhan. Jadi para sebut dalam hadis ni, kalau kamu tak reda dengan ketentuan, jadi kita nak didik diri kita ni dapat reda Allah dengan cara kita sendiri reda akan
akan apa yang Allah buat kepada kita. Sebab tu kita doa. Aisyah radhiyallahu anha diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajar apa? Kamu doa dengan doa ni. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku nak segala bentuk kebaikan. Asal benda tu baik, aku nak berlaku. Ajilihi, baik tu segera kat dunia, wa ajilihi, atau baik itu di akhirat. Yang dunia aku nak, yang akhirat aku nak. Satu lagi, ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Baik yang aku rasa dan baik yang aku rasa benda tu baik, yang aku tahu, ataupun baik yang aku tak tahu. Dia ada banyak benda baik yang Allah takdirkan kepada kita. Kita duk rasa benda tu tak baik, tapi sebenarnya baik. Saya bagi contoh apa banyak tempat tu contoh. Contoh posting Johor tahun 2004. Memang saya rasa tak baik. Itu ilmu saya lah. 2004 datang mengajar Johor. Waktu tu saya fikir, kenapa Johor jauh? Aku duduk Kelantan, mengajar Johor. Ya Allah, kenapa lah? Semaya ajak nak suruh balik waktu tu. Semaya ajak, kenapa-kenapa seronok duduk Johor. Rupanya ada banyak kebaikan yang Allah Maha mengetahui. Patutlah dia letakkan aku kat negeri Johor pun banyak kebaikan. Okay. Kebaikan tu saya tahu tu. Saya tak tahu. Tapi Allah bagi. Kita dah tahu aja lah. Bila kita dah tahu, alhamdulillah, ada hikmat yang besar. Yang sekarang baru saya tahu, oh rupanya banyak kebaikan. Baru saya kenal Johor ni. Baik-baiknya orang Johor. Bukan puji sungguh. Baik-baiknya orang Johor. Saya cakap kat mak saya, duduk Johor baik lah orang Johor. Mak saya kata memang mak pernah berjiran dengan dua orang Johor. Betul. Berjiran memang baik. Padahal saya tak berapa suka Johor. Di tahun 1985 orang Johor buat naya pada orang Kelantan main bola. Ingat 85 je kan, bukan stadium lagi tu. Saya pun main bola sepak Kelantan bawah 12. Waktu main bola dulu saya main bola. Umur 88 saya cukup tak suka. Zaman Hashim Mustafa dulu, bukan tu Johor, Hashim kan tu mau Kelantan. Rupanya benar sabda Nabi, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma. Sayangilah kekasihmu sekadarnya, mungkin satu hari nanti kekasihmu akan jadi musuh. Dan wa abghid, bencilah, baghidaka haunan ma, bencilah musuhmu sekadarnya, mungkin satu hari nanti musuhmu akan jadi kekasih. Betul tak? Seorang pensyarah dia cerita kat saya, dia ni paling bersyarah LPG dan meninggal. Dia kata dia ni paling tak suka, dia kata bangsa Cina. Tak suka semua bangsa Cina. Dia ni bersyarah sejarah. Dia tak suka lah, dia macam rasis lah. Dia aku kahwin dengan Cina juga Ustaz. Dia kahwin dengan Cina pula kan. Kahwin dengan Cina tu, memang isteri dia Cina Ustaz. Dia cerita kat saya, aku dulu marah suku Cina, suku sejarah. Akhir sekali Allah bagi aku kahwin dengan Cina. Sebab tu kalau kau nak puji sesuatu, jangan lebih-lebih. Sebaik saya nak puji lebih-lebih, tu puji sikit je. Sekarang sayang lah, tak masalah lah. Maknanya nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu apa yang Allah buat untuk kita, mesti kita ingat ada hikmat kebaikan. Bila faham ada hikmat kebaikan, baru timbul sifat redha. Bila timbul sifat redha, dapat redha Allah. Berapa dah? 3. Pertama dapat redha Allah, syukur. Kedua beri beriman dan beramal saleh. Ketiga, kena redha dengan setiap apa yang Allah tentukan kepada kita. Setiap apa yang Allah tentukan kepada kita, mesti ada kebaikan yang kita tak tahu. Dia gini, tuan-puan katalah, tak satu tuan-puan lah lain, pesakit kau, tak nak bagi tahu tuan-puan, tak nak bagi tahu apa kena kau. Ada seorang pesakit kau, katakan, bila dia sakit kau, dia akan pergi jumpa dengan doktor. Apa dia cakap? Doktor, tolong bagi painkiller. Betul? Buat sakit tak faham, tak tahan. Doktor kata tak boleh, nanti rosak buah pinggang. So,
saya bagi ubat untuk kurangkan asid urik. Okey, ikut ilmu doktor, painkiller tu tak bagus. Betul? Ikut ilmu orang sakit, painkiller tu bagus. Betul? Doktor dia urus pesakit ni ikut ilmu pesakit ke ikut ilmu dia? Ikut ilmu dia. Sama juga Allah Ta'ala bagi kat kita apa-apa ketentuan. Ikut ilmu kita tak bagus kan? Ikut ilmu Allah bagus. So kita tak tahu bagusnya bila sebab Allah Maha mengetahui. Sama juga kita doa, ya Allah aku nak ni. Ikut ilmu kita yang kita doa tu bagus. Tapi ikut ilmu Allah tak boleh. Saya doa kepada Allah Ta'ala nak dapat duit 1 juta lama. Sungguh saya cakap ni. Sampai saya tukar saya punya bank gaji daripada Maybank kepada Alfa. Kerana saya nak jabatan bertuah Alfa. Tak dapat sampai sekarang. Jadi saya fikir, kenapa tak dapat? Ikut ilmu saya kata kalau saya dapatlah 1 juta tu, saya boleh berhenti jadi guru, saya bertugas jadi pendakwah bebas dan sebagainya lah. Ikut perancangan saya lah. Okey. Jadi ikut ilmu saya kalau boleh 1 juta bagus. Tapi ikut ilmu Allah tak lewat 1 juta boleh. Dia maha mengetahui. Kalau bagi 1 juta kat dia, tak jawatan, kahwin gaji 3 orang, tujuh. Ikut ilmu Allah. Jadi kalau kita doa pada Allah, Allah tak makbulkan lagi, jangan sedih. Redha. Kenapa redha? Sebab Allah urus atur hamba dia bukan ikut ilmu hamba dia, tapi ikut ilmu Allah. Dan ilmu Allah insya-Allah sentiasa baik untuk hamba-Nya. Baru dapat redha. Baik. Bila dapat redha tu, radiyatan mardiyah. Habis itu. Baik. Dan 3, yang keempat. Dan untuk dapat redha Allah, satu benda yang amat ajar kita dan amat ambil berat terhadap kita ni ialah supaya pandai bersyukur dan pandai berterima kasih bukan sekadar kepada Allah yang cipta dan beri nikmat kepada kita, tetapi kepada hamba Allah yang paling banyak buat jasa kepada kita. Nabi bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa-siapa tak erti berterima kasih kepada orang, itu makna dia tak erti bersyukur kepada Allah. Dan tidak ada orang yang paling tinggi jasanya boleh pilih daripada para ibu bapa kita. Maka Nabi pun bersabda, "Ridallah fi ridal walidain." Allah hanya redha kalau mak ayah kamu redha pada kamu. Kalau mak ayah kamu tak redha pada kamu, Allah tak redha kamu. Kenapa Allah tak redha? Sebab makhluk ni tak pandai berterima kasih dengan orang yang paling berjasa kepada dia. Macam mana Allah nak redha kat dia sedangkan mak ayah tak redha pada dia? Sebab itulah untuk dapat keredaan Allah yang keempat ialah mendapat keredaan ibu dan bapa. Sebab tu hari jelas ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan kedua ibu bapa. Jadi kita kena dapat redha kedua ibu bapa. Sebab tu Allah Taala berfirman, wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Dan Allah Taala telah perintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan sembah Allah je. Wa bil walidaini ihsana. Dan dengan kedua ibu bapa kamu kena buat baik. Maknanya lepas daripada sembah Allah, buat baik kepada ibu bapa. Sebab tu dosa paling besar selepas syirik kepada Allah, Nabi bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Hendakkah aku ceritakan kepada kamu dosa yang paling besar? Maka sahabat kata, "Bala ya Rasulullah." Dosa yang paling besar ialah al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidain. Apa? Derhaka kepada mak ayah. Macam mana dapat redha Allah kalau mak ayah tak redha pada kita? Dan di sebelah para ibu bapa pula berusahalah untuk sentiasa memaafkan anak dan bagi keredaan kepada dia agar Allah sentiasa meredai dia. Adalah anak salah dengan kita dah.
Kita, ya Allah aku maafkan dan aku redha pada dia supaya dia dapat redha Allah. Kalau kesian kan dia. Memanglah anak ada buat salah sekali dua biasalah. Dia cakap, ya Allah Ta'ala, aku maafkan anakku dan aku redha dia jadi anak aku. Aku redha dia memang anak aku, ya Allah. Kenapa? Kerana kita nak anak kita hidup di dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak kesian kan dia. Sebab dia tak dapat keredaan Allah kerana kita tak redha pada dia. Baik. Dan bagi pihak anak pula, kena berusaha sentiasa untuk mendapat keredaan para ibu bapa dan mendapat doa mereka. Bila ibu bapa redha pada dia, pada anak, maka sudah pasti ibu bapa akan sentiasa mendoakan kebaikan untuk anak. Dan Nabi bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 yang tidak ditolak doa mereka. Yang pertama, anis sa'im hatta yuftira, daripada orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Orang ni Allah Ta'ala tak tolak doa dia. Yang kedua, wa du'a'il walidi li waladihi, doa seorang ayah untuk dan ibu untuk anak dia. Ini pun doa yang pasti makbul. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang dizalim. Kalau orang kena zalim, doa makbul. Jadi antara doa paling makbul ialah doa si bapa dengan si ibu terhadap anaknya. Maka kita sebagai si bapa kena sentiasa berdoa untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita mendapat keredaan Allah. Dan anak-anak pula kena sentiasa berusaha untuk mendapat keredaan daripada kedua ibu bapa. Dalam masyarakat Melayu ni alhamdulillah suka salam mak, suka peluk mak, kan? Hantar anak sekolah salam ayah apa? Anak salam mak untuk dapat keredaan. Kita tambah sikit lagi. Sudah dia salam ni doa pula lagi. Doa supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan keredaan untuk anak-anak kita. Baik. Itulah antara perkara yang boleh menyebabkan kita dapat keredaan Allah, iaitu keredaan ibu dan bapa. Baik. Kemudian di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut nak dapat redha laju. Nak dapat redha laju. Kalau dalam Quran, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan akan jumpa huruf ha. Huruf ha bulat. Ha ni kalaulah bila kita baca panjang, dia bagi maksilah. Orang belajar tajwid tahu maksilah. Maksilah ni perlu dibaca panjang bila didahului oleh huruf yang berbaris. Ada huruf berbaris, satu di sini ada huruf berbaris. Selepas dia pun ada huruf baris. Ha tu tengah. Ha tu tengah. Maka ha ni kena panjang. Contoh lahu ma kan. Kenapa hu panjang? Sebab la tu bagi atas, ma bagi atas. Bila dia diapit oleh kedua huruf yang berbaris, maka ha tu kena panjang. Kena baca hu atau di. Cuba baca fihi. Panjang ke pendek? Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Pendek ke panjang? Pendek kan? Kenapa pendek? Sebab fihi sebelum huruf ha, huruf ya. Ya tu mati kan? Sebab dia tidak diapit oleh dua huruf yang ada baris, maka dia jadi pendek. Kalau dia diapit oleh dua huruf yang berbaris, dia jadi panjang. Tapi pelik, ada dua tempat pelik dalam Quran. Yang pertama Allah Ta'ala berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. Yardahu lakum. Sebelum huruf ha, berbaris atas. Selepas huruf ha, huruf lam baris atas. Yardahu lakum. Ha ini diapit oleh dua huruf yang berbaris, bukan mati. Patutnya hu tu panjang ke pendek? Panjang. Patutnya baca wa in tashkuru yardahu lakum. Aku tu. Tapi kenapa dalam ayat Quran ni tak panjang tadi? Satu.
Ini pelik sikit orang belajar tajwid. Satu lagi yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Ada banyak lagi. Surah Al-Furqan. Wa yakhlud fihi muhana. Patutnya wa yakhlud fihi muhana. Sebab fihi satu tempat ni aja dipanjang. Jadi ulama-ulama rasam, ulama-ulama tulisan buat kajian, dia kata dipendekkan perkataan hu tu sebab maknanya wa in tashkuru, sekiranya kamu semua bersyukur, yang lakum, Allah redha pada kamu. Yang tu redha, Allah redha bagi kamu. Dan dipendekkan hu tu nak bagi tahu orang bersyukur ni redha Allah datang segera. Untuk menunjukkan kesegeraan datang tu dipendekkan bacaan hu. Kalau panjang ya Allahu lakum, bunyi macam lama je tak nampak ayat tu. Jadi dia pendek kat situ walaupun kaedah dia lagi. Itu sebabnya. Nah tu, maknanya kalau nak redha cepat kena syukur banyak. Okey? Yang tadi wa yakhlud fihi muhana tu kenapa panjang pula kat situ? Kerana Allah Taala sebut itu tentang azab neraka. Ahli neraka ni bila masuk neraka, Allah Taala kata wa yakhlud, dan kekallah dia fihi dalam neraka, muhana dalam keadaan terhina. Kekal dalam neraka dalam keadaan terhina sekejap ke lama? Lama. Jadi nak menunjukkan kelamaan itu, maka hi yang pendek dipanjangkan supaya sedar bahawasanya di sini panjang kerana bila masuk dalam neraka kekal selama-lamanya dan lama. Maka nak menunjukkan kelamaan tu, maka dipanjangkan wa yakhlud fihi muhana, dan kekallah dia dalam neraka selama-lamanya. Panjang itu kan punya pamor. Itu bagi tahu Quran. Panjang pendek tu ada sebab, bukan saja. Dia macam kita lah. Kalau orang tanya, anak berapa? Oh, anak tak ramai. Lepas tahun seorang, lepas tahun seorang. Kan rasa lama je, padahal lepas tahun seorang. Sebab kaya cakap. Betul? Yang ni pula anak ramai. Oh, ramai. 2 tahun seorang. Padahal 2 tahun seorang. Tapi sebab cakap cepat, nampak yang 2 tahun tu lagi rapat daripada yang setahun. Betul? Gaya cakap tu. Kenapa gaya cakap tu mempengaruhi? Sama juga Quran. Wa yakhlud fihi muhana, kekallah dia dalam neraka selama-lamanya. Kamu yang lama. Tu Quran. Sama juga wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu bersyukur, Allah redha pada kamu. Kenapa laju? Mana? Redha Allah cepat. Kalau kamu bersyukur, Allah redha pada kamu lambat. Sampai redha. Betul? Maknanya huruf ha itu memberi makna orang bersyukur, Allah redha cepat. Dan kepada siapa kita perlu bersyukur? Allah Ta'ala berfirman, anishkurli, supaya kamu bersyukur kepada aku, wali walidaika, dan kamu berterima kasih kepada mak dan ayah kamu. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Luqman. Apa pesan Luqman pada anak dia? Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu syirikkan Allah. Inna syirka la zulmun 'adzim, sesungguhnya syirik itu dosa yang besar. Wasainal insana biwalidayhi, dan kami berpesan kepada manusia, jangan mak bapak dia kena buat baik. Kenapa? Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, ibu mengandung kepada dia susah atas susah. Quran kata wahnan ala wahnin,
susah atas susah. Paling susah sungguh. Dua kali. Wa kana lawani wa fisaluhu fi amain. Kemudian dia bagi pula susu kepada anaknya 2 tahun. Anishkurli, aku sebut ni supaya kamu pandai bersyukur kepada aku. Waliwalidaika, dan aku sebut ni supaya kamu pandai bersyukur dan berterima kasih kepada mak ayah kamu. Ilaiyal masir, nanti semua akan kembali pada aku. Semua akan kembali pada aku. Sebab itulah nak dapat redha kedua bapa dan nak dapat redha Allah, kena pandai bersyukur kepada Allah dan kena pandai berterima kasih kepada mak ayah. So kalau anak-anak muda tu jangan duk kira sangat, tiap-tiap bulan tu bagi duit pada mak ayah, tak apa, ada redha Allah di sini. Kadang-kadang fikir Allah nak beli iPhone 14 dah. So kena cut sikit untuk mak bulan ni sebab nak beli iPhone 14. Betul tak? iPhone 14 kan? Mama. Jadi untuk mak ayah ni kena apa? Kena bagi. Dan saya mak ni bila kita bagi, mak tak nak, saya kata kena ambil mak. Kena ambil. Anak bagi, mak saya tak nak sebab dia punya pencen. Bukan pencen dia, pencen ayah saya. Ayah saya dia pencen. Jadi pencen dia padat dah. Nak makan dia seorang. Tak nak, mak tak nak duit dah. Ambil. Kenapa? Tak boleh bila anak bagi kena ambil. Sebab di situ ada redha dan ada syukur. Kena ambil, jangan tak salah. Susah, rezeki susah, duduk jauh-jauh ni. Tak usah, kena ambil. Sebab ambil tu Tuhan ganti yang lain. Mak saya asyik tak ambil ya. Tak boleh, kena ambil, saya kata. Kalau nak bagi ambil. Nanti mak duit banyak sangat. Oh tak apa lah, pandai mak lah. Sebab kalau orang lain tak apa lah. Gitu, oh takut. Dah kita ustaz lah gitu, bagi tahu dia. Tak boleh. Kalau tak ambil tak boleh. Kenapa? Kerana anak bagi tu dia ikhlas, nak sesuatu yang Allah Ta'ala ganti. Kalau mak tak ambil, akan ganti macam mana? Oh tak apalah, mak ambil. Oh, sekarang ambil. Dan hidup tak lama dia bagi kat anak saya pula. Oh tak apalah, rezeki dia. Anak saya duduk dengan dia kan. Kejap, duit dah ada? Ada, Tok Mak bagi. Aku yang bagi dulu ni. Tak apalah maknanya. Yang penting, ibu bapa kalau anak bagi, kena ambil. Kenapa? Kerana anak tu dengar kuliah, dia tahu bagi pada mak akan ada gantian balik. Gantian balik itu sebenarnya lagi besar daripada apa yang dia bagi. Sebab Allah Ta'ala, Nabi bersabda, setiap pagi ni akan ada malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kau bagilah kepada orang yang bersedekah itu gantian. Jadi gantian tu yang kita tahu. Jadi kalau anak bagi pada mak, anak bagi pada ayah, ambil, jangan tak ambil. Lepas tu nak sedekah, kau nak wakafkan atas nama anak, silakan. Dah duit banyak dah, orang nak buat keluarga contoh. Oh ni duit anak aku bagi, RM2 ni. Pergi wakaf. Untuk siapa? Untuk anak. Apa boleh je? Anak hidup lagi, tak apa. Bukan wakaf untuk dunia mati, boleh wakaf. Wakaf untuk anak. Jadi anak dapat. Walaupun anak penamu, anak tak mati lagi. Tengah hidup tu banyak dah. Pahala. Jadi anak aku ni bila ibu bapa buat hidup kat anak, nanti bila ibu bapa mati pula anak nak wakafkan untuk mak bapak dia kan. Cantik kehidupan ni. Allah Ta'ala hanya suka, Allah Ta'ala suka sangat nak melihat kita di dalam keluarga ni ada hubungan kasih sayang kuat. Barulah Allah redha kepada kita. Itulah tajuk kita pada hari ini, redha Allah dan redha ibu bapa. Jadi banyaklah berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ketika meninggalnya almarhum Tuan Haji Sairoti, cerita terakhir. Ceritanya sana. Meninggalnya Tuan Haji Sairoti, saya tengok sendiri mak dia datang. Waktu meninggal dia, dan Tuan Haji Sairoti ni amat jaga mak dia ngurusi masjid. Amat jaga. Bila balik ke Bendung, saya pernah balik ke Bendung, pergi ke sebelum mak dia, tengok dia, peluk mak dia, ya Allah baiknya ni. Ketika Tuan Haji Sairoti meninggal, mak dia datang.
Mak dia tengok dia, mak dia peluk dia, mak dia cakap, aku redha. Saya kata Allah redha lah kat hati. Mak dia peluk, mak dia cakap redha. Sebab tu kadang-kadang kan untunglah kalau orang meninggal, mak dia ada lagi. Rasa keuntungan. Dengan syarat dia soleh kan. Jadi bila mak datang ni, mak tunjuk redha anak dia kan. Janganlah mak tak redha pada anak ni. Bila dia peluk anak dia, ya Allah kampunlah anak aku redha dia jadi anak. Allahu Akbar, rahmat Tuhan macam abang-abang kan. Abang bocil tu kan bila meninggalkan mak dia kan. Mak dia, Allah baiknya anak redha. Allah saya kata untung orang dapat keredaan mak ketika dia meninggal dunia. Kita harap kita pun samalah. Kita balik jumpa dengan mak, salam, minta mak redha pada saya. Tak apa puas hati mak redha pada mak, tak apa puas hati. Maknanya kalau dia meninggal awal pun kita dah dapat title redha itu apa. Moga-moga kita semua dapat title redha itu apa tu. Mungkin orang tanya, kalau ketika dia hidup dulu kita deraka, sekarang dia dah mati nak dapat redha dia macam mana? Dia dah mati dah. Dia tak redha waktu kita hidup dulu. Sekarang kita bertobat. Nak buat macam mana? Buat banyak kebaikan untuk dia. Sedekah bagi pihak dia. Doa bagi pihak dia. Kata Imam An-Nawawi, insya-Allah dia akan dapat keredaan ibu bapa dia. Sebab ibu bapa dia akan rasa kebaikan anak dia ketika ibu bapa dia kubur. Dia kubur, baiklah anak aku. Tiap-tiap hari dapat pahala. Tiap-tiap hari dapat pahala. Tak apalah, dulu tak redha, sekarang redha. Tak apa, dapat ibu keredaan. Dengan syarat buat baik ketika ibu bapa dah meninggal dunia. Wakafkan sebuah masjid kepada bapa tu. Kalau duit banyaklah. Itu contoh-contohnya. InsyaAllah kita sambung lagi pada bulan hadapan. Salah dan silap mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.